Alhamdulillah kami kembali lagi Rampai Pagi dan seperti yang kami berikan kepada bis kita semua, segmen terakhir untuk edisi Rampai Pagi. Untuk kali ini kita berada di 19 bulan Ramadan hari ini, 19 Ramadan 1445 Hijrah bersama dengan 30 hari bulan Mac tahun 2024. Segmen ceramah Ramadan bulan mulia dengan tajuk yang akan sama-sama kita bawakan, sama-sama kita bincangkan hari ini, sama-sama kita tanyakan kepada yang lebih pakar mengenai dengan perkara ini, iaitu tajuknya tingkatkan amalan 10 terakhir Ramadan. Dan kita ini bersama tetamu undangan kita yang sudah pun bersedia, iaitu Pegawai Perkembangan Agama Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang yang sudah pun berada bersama kami untuk menerangkan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rasanya kami di Rampai Pagi mengucapkan kepada Ustaz selamat datang ke Rampai Pagi dan selamat menyambut bulan Ramadan Ustaz, selamat berpuasa dan macam berjanji ni Ustaz hijau ni hari ini. Hijau hari ini. Ketiga-tiganya hijau. Warna mainkan peranan penting Ustaz untuk menceriakan hari kita ni. Dan alhamdulillah hari ini Ustaz cukup gembira rasanya dengan kedatangan Ustaz ke Rampai Pagi dan sama-sama ni Ustaz tadi berbincang mengenai dengan tajuk yang dipilih untuk dibawakan hari ini, tingkatkan amalan 10 terakhir Ramadan. Jadi ingin membuka tirai pertemuan kita ni hari ini, tirai perbincangan kita ni hari ini dengan memberikan peluang pada Ustaz untuk memberikan sedikit mukadimah mengenai dengan tajuk yang telah pun dipilih ni Ustaz. Silakan. Terima kasih Tuan Kemusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammad al-amin sayyidina rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang dimaksudkan dengan tingkatkan amalan kita ni di 10 terakhir Ramadan ini adalah amalan kita ni hari ini adalah lebih baik daripada kemarin. Dan juga amalan hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Artinya di sana contohnya kalau kita ni sembahyang sunat tarawih pada masa ini, sekiranya pada hari ini kita ni melakukan sembahyang sunat tarawih 8 rakaat contohnya. Maka esok atau hari ini tingkatkan lagi untuk kita ni mencuba menyempurnakan bersama imam. Oleh demikian amat beruntunglah orang-orang yang merebut ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dan amatlah rugi orang yang mensia-siakannya. Kenapa? Kerana di bulan ini kita ni berpeluang melipat gandakan amalan kita ni. Dan ibadah puasa itu sendiri matlamatnya adalah taqwa. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di hujung ayat ada menyebutkan la'allakum tattaqun. Tafsirnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya kuncinya di sana kita ni ingin mencapai ketakwaan. Apa definisi takwa itu? Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit dan bersedia untuk hari kesudahan. Oleh yang demikian, saya menasihatkan diri saya sendiri dan mengajak masyarakat amnya untuk sama-sama kita ni merebut peluang 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Kenapa? Kerana kita ni diberi satu keistimewaan. Apa keistimewaannya? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Muttafaq alaih. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan para syaitan dibelenggu. Yang ujung sekali yang saya ingin tekankan. Kalau kita ni perhatikan, kalau indah kita ni merebut peluang keemasan ini, kan syaitan dibelenggu. Apa halnya di luar bulan Ramadan?
akan banyak godaan-godaan, hasutan-hasutan, bisikan-bisikan untuk ke arah yang kurang baik. Artinya rebutlah peluang 10 terakhir ini bagi kita ni sama-sama untuk mendapatkan ganjaran dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itu dia sebagai mukadimah kita ya. Tapi yang kita bincangkan pada hari ini, tingkatkan amalan 10 terakhir Ramadan. Jadi kita ni perlu merebut peluangan ni. Hari ini merupakan hari ke-19 dan menaikkan ibadah puasa. Semoga kita ni akan bersama untuk 10 malam terakhir ini lagi di bulan Ramadan. Itulah antara doa kita ni. Jadi di sini Ustaz, bagaimanakah kita ni mempertingkatkan amal di penghujung Ramadan ini? Kita ni tahu banyak cabaran tadi, ujian kita ni banyak ni 10 malam terakhir ni. Tadi kan mau, tapi ada saja cabaran itu. Jadi macam mana kita ni mempertingkatkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Artinya dengan berpuasa kita ni memperolehi perisai. Artinya perisai untuk daripada gangguan-gangguan dan godaan-godaan yang banyak pada masa inilah, yang terutama sekali 10 terakhir. Kenapa kita ni menghampiri ke bulan seterusnya, iaitu bulan kemenangan, bulan Syawal. Antara amalan-amalan sunat yang digalakkan untuk kita ni pertingkatkan di penghujung bulan Ramadan ini adalah yang pertama bersedekah. Perbanyakkanlah amalan bersedekah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersedekah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Tidak kira kecil ataupun besar, banyak atau sedikit adalah sangat digalakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang selalu kita amalkan, sembahyang sunat tarawih dan witir. Sama-sama kita ni melaksanakan sembahyang sunat tarawih secara berjemaah, lebih-lebih lagi di masjid, surau-surau, balai-balai ibadat, rumah persendirian dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang stigma mengatakan, contohnya kalau orang bekerja shift, ia merasa tidak berpeluang untuk pergi ke masjid apa. Sebenarnya ia boleh dilakukan secara individu. Artinya kalau ada masa terluang semasa ia bekerja, lapangkanlah masa untuk mengadakan atau menunaikan sembahyang sunat tarawih walaupun ia hanya beberapa rakaat. Sekurang-kurangnya 8 rakaat. Artinya ia boleh melakukan ibadah itu sendiri, tidak semestinya di masjid. Itu yang kedua. Itu. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ini penting. Beberapa hari lepas kita ni menyambut sambutan nuzul Al-Quran yang bertemakan Al-Quran pedomanku. Bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Oleh itu, perbanyakkanlah membaca Al-Quran di bulan suci ini. Seperti bertadarus sama family, keluarga, kawan-kawan di pejabat dan sebagainya. Kerana Al-Quran itu boleh memberi syafaat arah kita ni pada hari kiamat nanti. Dan ianya merupakan juga satu ibadah mendirikan bulan Ramadan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang menegakkan atau beribadah di bulan Ramadan kerana keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala daripadanya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini menyungkaikan. Ini pun dikira bersedekah juga. Kenapa? Kerana pahala orang yang menyungkaikan ini seperti mana pahala orang yang berpuasa itu. Indah kurang sedikit pun. Seperti mana daripada Zaid bin Khalid Juhani radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bersahur. Walaupun kita ni di penghujung-penghujung ini, jangan
sekali-kali tinggalkan sahur. Walaupun ianya ibadah sunat, tetapi di dalam sahur itu mempunyai keberkatan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Maka bersahurlah kerana di dalam bersahur itu ada keberkatan. Dan juga apa membezakan puasa orang muslim dan yang bukan muslim, ahli kitab adalah dengan bersahur. Itu keistimewaan kita ni sebagai umat Islam. Maka di sini marilah kita ni sama-sama merebut peluang ini. Dan di samping itu juga kalau kita ni terbangun awal, contohnya time sahur, lapangkanlah masa, ambil masa sedikit, 5 ke 10 ke 15 minit itu, tunaikan sembahyang sunat 2 rakaat. Ini bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah untuk kita ni. Semoga ianya berterusan selepas bulan Ramadan, kita ni akan terbiasa dengan bangun malam atau mendirikan malam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu dia Ustaz telah pun dikongsikan kepada penonton mengenai dengan amalan-amalan yang boleh dilakukan, terutamanya di penghujung bulan Ramadan. Mungkin kalau Ustaz kalau lihat dalam kegairahan kita ni, orang membuat segala amalan-amalan untuk merebut ganjaran yang ada di bulan Ramadan. Memang diketahui juga di penghujung Ramadan ini mungkin banyak lagi cabaran-cabaran yang datang, Ustaz. Kalau dulu mungkin senario yang selalu lihat, masjid akan penuh dengan orang ramai datang untuk sembahyang dan sebagainya. Di 10 malam terakhir ini mungkin akan berkurangan di atas alasan mungkin penyediaan hari raya dan sebagainya. Jadi macam mana caranya Ustaz untuk kita ni kekal istiqamah dalam dalam pada tadi menyambut bulan Ramadan ini, terus mendapat ganjaran di bulan Ramadan walaupun Ramadan akan berlalu pergi, Ustaz. Mungkin boleh dikongsikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Sebenarnya kunci utama amalan-amalan ini yang kita kerjakan pada masa ini, yang paling penting adalah istiqamah. Istiqamah itu yang paling penting. Memang senang diucap, tapi apabila membuat memang banyak dugaan dan cabarannya. Saya bawakan hadis baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang maksudnya amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang berterusan, konsisten, walaupun ianya sedikit. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan untuk tarbiyah untuk diri kita ni. Dan semoga ianya berterusan di bulan-bulan akan datang. Memang cabaran itu memang ada. Namanya dalam dunia ni, kehidupan itu hanyalah sementara. Diibaratkan kehidupan itu sementara di antara azan dan sembahyang. Kenapa? Kerana apabila kita ni dihidupkan dan ni lahir, kita ni akan diazankan. Apabila kita ni meninggal dunia, dari ada dalam dunia ni, kita ni akan disembahyangkan. Artinya kehidupan itu pendek saja. Jangan disebabkan kita ni merasa terlampau gairah untuk membuat persiapan, kita ni lupa dengan ganjaran atau kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini. Oleh itu kita ni sama-samalah kena peringat akan diri kita ni, keluarga kita ni, yang kalau bolehlah Ramadan itu usahlah pergi. Biarkan Ramadan kalian ni yang terbaik untuk kita ni. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Dan juga kita ingin mengetahui ni atau cara kita ni untuk beristiqamah sebenarnya banyak, walaupun kita ni melalui cabaran yang agaknya macam rasanya sukar untuk melawan cabaran-cabaran, tapi kalau kita ni kekal istiqamah dengan memikirkan antara kebaikan-kebaikan yang tadi boleh perolehi, jadi ianya sudah cukup memadai ya, dan juga bersikap sederhana. Tadi pun awal-awal dia mengatakan masa awal kita ni mensyukuri nikmat yang Allah berikan, jadi kita ni praktikkan dalam kehidupan kita. Atau mengenai dengan Ramadan yang akan berlalu pergi dan macam mana kita ni kekal istiqamah untuk meningkatkan 10 malam terakhir ini. Bagaimana pula dengan menyambut Syawal yang bakal menjelang tiba ni, Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk menyambut Syawal yang bakal menjelang ni, sambutlah ianya dengan kegembiraan dalam suasana keimanan yang kukuh. Itu yang pertama. Sambutlah Aidilfitri nanti dilakukan dalam konsep syariah Islamiah.
rasa kehambaan dan ketakwaan yang kita ni bina di bulan Ramadan janganlah dicemari dengan perbuatan dan amalan-amalan yang boleh merosakkan kembali ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjelang 1 Syawal nanti. Kegembiraan nanti mestilah dizahirkan dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan sebagainya. Di antara amalan yang kita ni lakukan juga pada bulan Syawal selalunya adalah menziarahi dan memuliakan tetamu. Itu pun adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ni bertandang ke sanak saudara, kita ni akan melakukan bermaaf-maafan. Kita ni akan bermaaf-maafan sesama kita ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah tafsirnya ayat 23 ayat 237 tafsirnya, dan perbuatan bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Itu firman Allah. Saya berikan sini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makil bin Yasar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Apabila kita ni bermaaf-maafan, kita ni memperolehi atau diberi ganjaran kemuliaan kita ni. Di antara adab jua kita ni mengunjung, jagalah tata susila kita ni apabila bertandang ke rumah orang. Artinya mengenai dengan contohnya waktu kalau boleh, kalau maghrib waktu lepaskan tu dulu, kira memberi peluang mana tahu apa namanya itu ahli di rumah tu kan menunaikan sembahyang ke apakah. Artinya penting di sana kita ni mementingkan keutamaan penghuni rumah tu. Kemudian jagalah kita ni punya apa namanya itu pendengaran, penglihatan dan percakapan kita ni. Bila datang ke rumah orang, kita ni lihat saja, kemudian sudah balik, jangan dibawa apa yang kekurangan yang ada di dalam rumah itu, jangan dibawa keluar, disingkan sana saja. Dan satu juga yang selalu terjadi mengenai persoalan, maksud saya persoalan selalu orang kita ni kan bertanya, kadang-kadang soalan itu sensitif, soalan yang orang bila kahwin contohnya, belajar di mana, bila kahwin dan beranak sudah dan sebagainya lah macam itu. Kalau boleh soalan itu biarlah soalan yang general saja, umum saja, supaya ia tidak merasa tersinggung kalau orang apabila diajukan soalan yang sensitif atau. Dan juga perlu kita ni ingat di dalam kita ni meraih kegembiraan di bulan Ramadan, bulan Syawal nanti, jangan lupa untuk kita ni melakukan ibadah sunat, iaitu puasa 6. Artinya siapa yang berpuasa penuh di bulan Ramadan kemudian disambung dengan puasa 6 di bulan Syawal, seolah ia puasa setahun. Itu yang boleh dikongsikan. Okey, itu dia. Jadi di antara amalan dan juga sebenarnya adab tadi dikongsikan Ustaz. Adab apabila kita ni berkunjung, mengunjungi ke rumah ke rumah rakan handai kita ni, rumah keluarga kita ni semasa hari raya nanti. Ada perkara-perkara yang harus ni sama-sama fikir-fikirkan ni Ustaz. Harus ni sama-sama perhatikan. Baiklah, di atas kebertasan waktu ni Ustaz, mungkin rasanya diberikan peluang di minit-minit akhir ni kepada Ustaz untuk memberikan membuat sedikit kesimpulan mengenai dengan tajuk perbincangan hari ini. Ustaz, silakan. Okay, untuk kesimpulannya pada kali ini, marilah kita ni renungkan 6 pesan Imam Ghazali yang mungkin boleh memberi manfaat arah kita ni. Yang pertama, apakah yang paling dekat di dalam dunia ni? Paling dekat adalah kematian. Kerana kita ni tidak tahu bila kita ni akan mati. Yang paling jauh adalah masa lampau, kerana ianya tidak akan berulang kembali. Yang paling tajam adalah lidah. Artinya perlulah kita ni berjaga-jaga untuk mengawal lidah kita ni. Kemudian apakah yang paling berat di dalam dunia ni? Yang paling berat adalah memikul tanggungjawab dan amanah. Dan apakah paling ringan
di dalam dunianya Imam Ghazali adalah meninggalkan sembahyang. Dan yang terakhir, apakah paling besar di dalam dunia ini adalah hawa nafsu. Artinya di sana puasa itu sendiri boleh mengekang hawa nafsu kita ni. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya memberi sedikit pantun lah kira untuk kesimpulan ini. Bulan Rejab berlalu pergi. Bulan Syaban pun sudah dilalui. Kini kita ni berada di bulan yang dirindui. Bulan Ramadan meningkatkan amalan kita ni. Bila bergurau membuat tertawa. Hati bahagia, wajah ceria. Sambut gembira, puasa mulia. Indahnya Ramadan meraih takwa. Apa guna umur yang panjang kalau kita ni indah sembahyang? Apa guna sihat tubuh badan kalau kita ni indah meningkatkan amalan 10 terakhir di bulan Ramadan? Wallahu alam. Alhamdulillah, siap dengan pantunnya lagi. Dan apapun dengan penjelasan yang telah pun Ustaz bawakan, tingkatkan amalan 10 terakhir Ramadan, banyak memberikan kita ni panduan dan juga yang boleh kita ni bawakan dan boleh kita ni ajak ahli keluarga kita, anak-anak kita ya, untuk sama-sama mendulukan 10 malam terakhir ini, kerana inilah peluang. Kita ni dah tahu adakah peluang ini untuk terakhir bagi kita ni, dan mungkin di tahun hadapan kita ni akan bertemu dengan Ramadan. Tapi sebaik-baiknya kita ni doa agar kita ni dipertemukan Ramadan akan datang dan kita ni sampai ke penghujung Ramadan untuk tahun ini. Semoga yang terbaik dapat kita ni laksanakan. Ribuan terima kasih sekali lagi Ustaz dengan penjelasannya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.